Khamisan, yang kelima, lidda'iyati fi da'watin nas maslakan syar'iyyan dallat 'alaihi an-nusus maslakut ta'lifi wat targhib wa maslakul hajri wat tarhib. Pada seorang pendakwah itu pada berdakwah kepada manusia, dia ada dua jalan, dua cara yang disyariatkan, yang mana telah menunjuk ke atas keduanya nas-nas agama. Yang ini telah dibuktikan daripada nas-nas agama kedua-dua ni. Satu, dia kata maslakut ta'lif wa targhib. Satu dia at-ta'lif wa targhib. Maknanya kita nak dekatkan manusia dan menarik minat manusia, mendorong manusia kepada tu. Ta'lif dan targhib. Satu lagi maslakul hajr wa tarhib. Satu lagi kita pulau dia, kita tinggalkan dia dan takut-takutkan dia. Ta'lif ni kita dekatkan dia, targhib dan berikan perkara-perkara yang mendorong dia agar beramal dengan apa yang kita sampaikan. Al-hajar ni pulau, mampu pergi dekat hang pulau dia, dan kemudian kita tarhib, takut-takutkan dia. Okey, dua benda ni, dua-dua ni ada dalam syariat, ada dalam agama. Jangan kata satu saja, dua-dua ada dalam agama. Sebab tu dia kena tengok timing dia bila, kepada siapa yang kita buat. Kalau orang yang kita buat tu tak ada kesan kat atas dia, tak ada manfaat untuk dia, kita tak boleh buat. Tak semua ahli bid'ah kita kena tangani dengan cara yang seperti itu. Tak semua. So kita kena teliti betul-betul. Kemudian dia kata, wa yukhti man yu'ammim ahadal maslakain ma'a kulli ahad. Merupakan satu kesalahan orang yang mengumumkan, yakni melakukan secara umum salah satu daripada kedua jalan ini terhadap semua orang. Maknanya dia, contoh, dia ambil satu, contoh dia kata dia nak buat pendirian dia, cara dia dakwah, dia pakai ta'lif dengan targhib saja. Ta'lif ni apa? Nak dekatkan orang dan nak bagi kepada orang cerita-cerita yang mendorong dia kepada apa yang kita sampaikan. Dia nak pakai yang ni dah untuk semua orang guna hak ni. Ada sebagian kelompok dia buat lagu tu. Tak boleh. Dia tak boleh umumkan semua. Demikian juga ada yang nak pakai al-hajar wa tarhib. Nak pulau semua orang. Salah pulau semua. Habis, tak boleh. Tak boleh umumkan. Okey? Bal yasluku ma'a kulli mukhalif ma huwa arja fi qabulihi lil haqq wa ruju'ihi lis sawab. Bahkan dia memilih jalan, dia kata bagi semua yang menyelisihi dia kata, dia tak kira dia gunakan salah satu, kawan ni guna kaedah ni, kawan dia guna kaedah ni, bagi dia ini saja kaedah yang boleh menarik orang kepada kebenaran, al-haq. Ini merupakan satu kesalahan. Salah, tak boleh. Sebaliknya dia kata apa? Dia kata kita kena teliti orang yang berbeza dan menyelisihi kita ni. Kena teliti apa? Teliti tengok mana kaedah yang sesuai untuk kita nak tarik dia dan nak dekatkan dia dengan kebenaran. Sebab tu dia kata seterusnya, fa in kana at-ta'lif wal anfa', sekiranya kaedah pertama itu ta'lif, dekatkan dia, dan juga bagi kata-kata pendorong, ada Quran ke hadis ke yang boleh mendekatkan dia dengan dakwah kita. Kalau ta'lif itu lebih bermanfaat, anfa'a lil mukhalif wal arja fi islahi, dan lebih sesuai untuk memperbaikikan dia, fahuwal masyru' fi haqqihi, maka itulah yang disyariatkan untuk dia. Tetapi dia kata wa in kana al hajar, sekiranya hajar, pemulauan itu, huwal anfa', dia lebih bermanfaat, fahuwal masyru' fi haqqihi, maka dia lebih sesuai, disyariatkan. Maknanya kita menunaikan hak orang yang menyelisihi kita. Orang yang menyelisihi kita ada hak dia, kita pun ada hak kita. Tapi jangan kita anggap kata dia kena faham hak kita. Tak apa, yang tu tak ke tepi. Soal dia faham ataupun tidak hak kita, itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar pergi kat dia. Tapi yang penting kita tunaikan hak dia dulu. Tuan-tuan, Nabi tu dakwah tu, Nabi fikir enggak? Orang ni tunaikan tak hak Nabi. Nabi duk dakwah Abu Jahal, Nabi duk dakwah ke Abu Lahab tu. Adakah dia tunaikan hak Nabi? Tak. Dalam keadaan mereka tak tunaikan hak Nabi, tapi Nabi tunaikan tak hak dia, apa?
Nabi tunaikan hak mereka. Menunjukkan kita tak payah fikir mereka ni nak kata apa kat kita, mereka tak mau tunaikan hak kita. Tak payah fikir. Kita tunaikan hak mereka. Baru senang berdakwah. Kalau dia fikir, aku dah pergi cakap dia tak layan aku pun, aku balas aku bagi salam pun dia tak ni, malas aku. Tu tak boleh kerja dakwah, tak ada dakwah. Tak payah jadi dakwah. So benda ni kena diteruskan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu dia kata golongan-golongan yang kita pulau dia, maknanya kita nak kena teliti yang mana lebih bermanfaat dan sesuai untuk dia. Itu yang paling penting yang perlu kita faham. Kalau tak tuan-tuan, ancok habis. Kau ni pakai pulau, kau ni pakai yang bawa baik saja, lembut saja, habis orang tinggal habis. Tak boleh. So dia kena imbangi antara kedua tersebut, bergantung kepada kesesuaian dan juga keperluan. Tanpa kita memikirkan, yang penting kita tunaikan hak dia. Hak dia apa? Dia ni hak dia sesuai untuk pulau, maka pulau dia. Ni hak dia apa? Hak dia ni lebih sesuai untuk kita nak kena dekat dengan dia, maka kita dekatkan dengan dia. Semua ni ada petunjuk daripada Nabi. Sebab tu kita kena tengok nas secara keseluruhan. Jangan tengok nas hak pulau saja, kena tengok nas juga hak yang lembut, hak yang mendekatkan dengan Nabi, dekatkan mereka dengan Nabi SAW. Ada semua. Waktu Syekh Ibrahim dia tulis ni, dia teliti semua ni. Dan dia kata, "Faman salaka maslaka at-ta'lif ma'a man yushra' fi haqqihi al-hajar, fahuwa muqassir mufrid." Siapa-siapa yang memilih jalan taklif, maknanya dekat, dia nak lembut, okey, dengan golongan-golongan yang sepatutnya disyariatkan pada hak dia tu adalah pulau. Kena pulau sepatutnya. Tapi dia pergi guna pendekatan yang tak apa, kita toleransi, kita lembut, maka sebenarnya dia apa? Dia muqsir. Maka dia telah muqsir, maknanya kurang. Dia telah memilih jalan dan cara yang tidak berkesan dan merugikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, mufrid ni maknanya dia ifrat tafrid. Ya, maknanya dia dari sudut rendah ataupun bawah, kurang, maknanya tidak berkesan. Dia takkan jadi berkesan. Dan demikian juga waman salaka maslakal hajar, dan barang siapa yang pilih jalan yang mana padanya pulau, dia pulau, tapi orang yang sepatutnya, orang yang dia dakwah tu, ma'aman yusyra' fi haqqihi ta'lif, dia tu sepatutnya tak boleh pulau. Kita kena taklif, dekatkan dia dengan kita. Kalau tak, rugi dakwah kita. Nampak? Tak bermanfaat untuk dakwah kita. Fahuwa munaffir mutasyaddid. Dia ni naknya menjadikan orang jauh daripada agama, dan dia mutasyaddid, keras sangat. Syadid, mutasyaddid. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata, Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadzal hajar yakhtalif bi ikhtilafil hajirin fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Pemulauan ni dia kata berbeza berdasarkan perbezaan orang-orang yang memulau itu. Orang yang nak pulau tu, contoh, siapa yang nak pulau ni? Hang siapa? Yang nak pulau ni rupanya seorang ulama besar di kalangan. Okey, fine. So tukang yang nak pulau ni, dia kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dia berbeza pada apa? Kekuatan dia, kelemahan dia, sikitnya dan banyak dia. Kalau yang pulau tu lebih lemah, yang nak pulau tu lebih lemah daripada orang yang dia nak pulau kan. Orang yang nak pulau kan tu orang berkedudukan, orang rujukan dalam masyarakat. Dia ni kok kampung ni, tuan-tuan dan puan, tak ada apa pun. Dok ada minum kopi, kita pulau kau ni. Dia ni, tuan-tuan, apa keberkesanan pulauan tersebut? Lepas tu kena tengok sikit dia banyak kau. Katakanlah contoh, walaupun dia ni orang popular, katakanlah orang yang menyelisihi kita ni, orang memang dia ni memang teruk, memang pemikiran dia sesat dan sebagainya. Ni kita, yang kita nak pulau ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok juga, kita ni minoriti ke kita ni majoriti. Kita tengok ni, Ibn Taimiyah kata kita perhatikan semua. Kalau kita ni ciput 3 orang, depa 500 orang dalam kampung tu, kita pulau ada apa? Aku apa je nak hidup lagu mana? Tak boleh. Kita kena tengok, oi depa ni lagi ramai. So kita kena cari orang yang ada kedudukan, kita kena tengok lagi jumlah kita dan sebagainya. So kita kena perhati benda tu semua.
Kemudian dia kata lagi, fa innal maqsud bihi, tujuan pulau tu kita kena clear tau. Tujuan pulau tu bukan kita nak benci dia. Salah tu. Bukan kita nak tinggalkan dia, mampu hidup kat dia, tak. Tujuan pulau dia satu, zajrul mahjur wa ta'dibu. Kita nak takutkan dia. Dan juga kita nak mengajar adab, nak bagi dia jadi beradab sikit. Tu tujuan dia. Bukan agar dia tinggalkan kita, tinggalkan agama, tak, tu salah pula yang macam tu. Contoh, walaupun orang tu ahli bid'ah, tegar ke apa semua, kita pulau dia dalam agama ni bukan tujuan untuk mampu pergi kat dia. Tak. Tujuan kita adalah untuk nak zajar dia, nak bagi dia takut sikit, nak bagi dia rasa bimbang, dan kemudian nak takdik dia, nak didik dia balik. Hang yang hang buat selama ni tu salah, sebab tu kami bersikap macam ni dekat hang. Hang perbetul balik, okey semua balik. Itu tujuan dia. Dan kemudian dia kata, waruju'ul ammati an mithli halihi, dan supaya orang ruju'ul ammah an mithli halihi fa idza kanatil maslahah fi dhalika, dan juga agar masyarakat umum, dia kata, supaya masyarakat umum ni tak, bila kita pulau ni, supaya masyarakat umum ni tak kembali, supaya masyarakat umum tak menjadi kekal seperti mana keadaan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya ada kesan bila kita pulau tu, oi, tak boleh ikut rupanya cara macam ni. So mereka tinggalkan perkara tersebut. Mereka tinggalkan ruju'an mithli hadihi. Sebelum ni orang bersama-sama dengan dia, sekarang orang tinggalkan dia kerana kesan daripada, oh, Tok Syekh ni yang buat pulau kat atas ni padan pun, Tok Syekh ni ilmu tinggi, masya-Allah, kita tak sepatutnya ikut dia tu. Jadi masyarakat tinggalkan dia. Maknanya nak kena fikir impact ni bila kita nak buat pulau orang ni. Pulau ni bukan saja pulau, dia bermaksud meninggalkan dia. Tak duduk dalam majlis dia, tak pi jumpa dia, tapi ada tujuan dan matlamat. Bukan memutuskan silaturahim yang dibenci syariat, tak. Ini tujuan dia, kita nak bagi dia beradab, bagi dia memperbetulkan kesilapan dan kesalahan dia. Okey. Dan kemudian dia kata lagi di sini, fa idza kanatil maslahatu fi dhalika rajihatan bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi syarr wa khufyatihi kana mashru'an. Dia kata bila maslahah, dilihat maslahah yang rajihah, ada keperluan yang benar, dia kata, yang mana kesan daripada pemulauan itu menjadikan keburukan itu kurang, dan juga menjadi makin sikit keburukan, maka pada ketika itu pemulauan itu, sikap meninggalkan dia itu menjadi satu perkara yang disyariatkan. Wa in kana lal mahjur wala ghairuhu yartada'a bidzalik. Dia kata, akan tetapi dia kata sekiranya tidak ada kesan pun pada orang yang dipulaukan itu, dan tidak ada kesan pun pada orang lain. Bila kita pulau tak ada kesan pun, maka buka muka surat 20, bal yazidu syarr, bahkan bertambah keburukan. Wal hajir dhaif, dan orang yang nak memulau itu, tukang nak pulau itu pun dia lemah. Bihaitsu yakunu mafsadatu dhalik rajihatan ala maslahatihi lam yushra' al-hajar. Yang mana keburukan itu lebih besar daripada kebaikan, maka tak disyariatkan untuk melakukan pemulauan dan sikap meninggalkan. Contoh saya ambil, orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara bukan Islam, yang mana mereka itu minoriti, nak buat apa? Nak pulau sistem, nak pulau negara, tak mau bertugas orang bukan Islam semua. Hang tak mau, hang keluar negara ni ada orang. So dia nak kena ada kaedah dalam dia nak berurusan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so kena berhati. Bal yakunu ta'lif li ba'dhin nas anfa'a min al-hajar. Bahkan dia kata sebahagian daripada kalangan manusia, at-ta'lif itu bersikap lembut ke atas yang lain lebih bermanfaat daripada pulau. Dan dia kata wal hajar li ba'dhin nas anfa'a min at-ta'lif, dan juga sebahagian sikap pemulauan itu sesuai untuk sebahagian manusia daripada sikap ta'lif, mendekatkan manusia dengannya. Walihadza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allaf aqwaman wa yahjuru akharin.
Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertentu, untuk orang tertentu, Nabi bersikap taklif, lunak dengan mereka, tarik mereka ke dekat. Dan sebagian yang lain, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pulau mereka. Kemudian dia kata, wa hadza kama anna al-mashru' fil adwi al-qital taratan wal mudahanah taratan wa akhdhul jizyah taratan wal muhadanah taratan wa akhdhul jizyah taratan. Dia kata di sini, demikian juga dia kata dimasyru', disyariatkan pada musuh ini. Dalam keadaan tertentu kita apa? Kita perangi mereka. Musuh Islam berperang dengan mereka. Dalam keadaan tertentu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bertoleransi, bertolak ansur dengan mereka. Dalam keadaan tertentu kita mengambil jizyah daripada mereka. Dalam dan wa kullu dhalika bihasbil ahwal wal masalih. Semua benda ni dia kata ikut kesesuaian, berbalik kepada keadaan dan ada kemaslahatan, maknanya ada keperluan. Wa jawabu al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi fi hadzal bab mabniyun ala hadzal asl. Dan dia kata jawapan daripada imam-imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan juga selainnya dalam isu ini berasaskan perkara pokok seperti yang disebutkan tadi dia. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Dia kata Imam Ahmad ditanya dalam soalan-soalan yang seperti ini, maka pendirian Imam Ahmad ni sebenarnya terbina atas asas ini. Maknanya dari sudut dakwah ni dia ada jalan yang kita pilih, jalan taklif, mendekatkan manusia, dan dia ada jalan hajar, tinggalkan dan pulaukan, dan digunakan berasaskan kesesuaian. Dia bagi contoh, Ibn Taimiyah bagi contoh dalam perenggan terakhir ni, dia bagi contoh seperti mana perang. Ada masa kita musuh berurusan dengan musuh, ada masa musuh ni sesuai perang, ada masa sesuai damai, toleransi dengan mereka. Ada masa damai, tak payah damai, baik kita jaga hubungan dengan kita mengambil jizyah saja. Jizyah ni maknanya ambil ufti, ambil cukai, ufti. Okey? Dan dia kata bergantung kepada keperluan. Tak semua musuh kita perang, tak semua musuh kita bunuh. Okey. Dan dia kata wa yaqulu rahimahullah, ulasan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili atas statement Ibn Taimiyah. Dia kata, berkata rahimahullah, berkata Ibn Taimiyah, mubayyinan, dia menjelaskan khata' ta'mimil hajr atau ta'lif duna mura'atil asli sabiq. Dan kemudian dia kata, Ibn Taimiyah dia kata menjelaskan tentang kesalahan mengumumkan perbuatan hajar. Selepas ni saya tak terjemah dah. Hajar ni maksud dia pulau atau tinggalkan atau abaikan. Taklif mendekatkan, melunakkan. Itu beza antara hajar dengan taklif. Lepas ni saya tak terjemah dah. Saya cakap hajar saja. Dia kata kesalahan mengumumkan hajar ataupun taklif tanpa meraihkan hukum asal yang lalu. Hukum asal tu apa? Ada keadaan tertentu kita buat macam ni, ada keadaan tertentu kita buat macam ni. Bergantung pada keadaannya. Itu hukum asal dia, bukan dipraktiskan secara keseluruhan. Mereka kata apa? Dia kata Ibn Taimiyah, fa inna aqwaman ja'alu dhalika 'amman fasta'malu min al-hajar wal inkar ma lam yu'maru bihi fala yajibu wa la yustahab. Wa rubbama taraku bihi wajibat aw mustahabbat wa fa'alu bihi muharramat. Wa akharuna a'radu 'an dhalika bil kulliyah falam yahjuru ma umiru bihajrihi min as-sayyi'at al-bid'iyyah. Ada sebagian kaum dia kata menjadikan benda ni umum. Pulau umum, hajar umum, taklif umum. Maka dia gunakan hajar dan juga ingkar pada tempat yang sebenarnya dia tak diperintah dan tak disuruh melakukan hal tersebut. Dia tak disuruh pun untuk buat benda tersebut. Dan kemungkinan dia kata fala yajib wala yustahab, tak wajib dan tidak dituntut pun perkara ni untuk dilakukan perkara tersebut. Dan kemungkinan dia tinggalkan pemulauan itu, sedangkan orang tu buat benda-benda yang haram, dan dia tinggalkan benda-benda yang wajib, dia tinggalkan benda-benda yang mustahab, yang dituntut, dan dia buat benda-benda yang haram. Okey? Dan juga kumpulan lain pula meninggalkan
berpaling secara keseluruhan, dan mereka ni pula tidak buat pemulauan langsung, sedangkan mereka dituntut untuk hajar perkara-perkara yang sayyiat, perkara-perkara yang buruk, yang bid'ah. Satu golongan yang mana mereka ini mengumumkan pelaksanaan, melakukan secara umum pelaksanaan pulau, hajar dan ingkar, sedangkan mereka tak dituntut pun benda tu, melakukan benda tersebut. Okey. Dan satu lagi golongan yang mana mereka ini tak dituntut pun untuk minta maaf, satu lagi golongan yang mereka dituntut untuk pulau tapi mereka tak pulau pun. So dua kumpulan dan golongan yang berbeza. Jadi kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak buat hajar ataupun nak buat taklif bergantung kepada keadaan dan keperluan, setelah ditimbang tara maslahah dan mafsadahnya, kesan baik dan kesan buruknya. Wallahu a'lam.